Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di sesi Sembang Santai Pembelajaran Aktif. Pada video kali ini kita akan membicarakan dan membincangkan satu persoalan yang cukup menarik yang telah dikemukakan semasa sesi live streaming kita pada minggu lepas, iaitu satu persoalan yang menanyakan tentang pensyarah syok sendiri semasa mengajar. Betul ke pensyarah ni syok sendiri semasa mengajar? Kita dengar dulu pandangan daripada panel-panel kita. Lecturer macam ni kita perlu slow ubahlah kepada student centered learning, dan dia perlu sedar benda ni. Kalau dia sendiri tak sedar, dia perlu ada macam management, dia perlu memberi kesedaran ataupun agensi atau kurikulum, macam kalau kat Malaysia ada EAC dan sebagainya. Dia perlu macam concern dan sensitif kepada benda ni lah. Okay. Tapi kalau lah kadang-kadang kita frust kan, kalau sebagai student macam mana lah kan, ya kita ni tak faham. So saya berharap sangat kita sebagai pensyarah kan, macam saya tak ingat lah, Saidina Omar pun cakap kan, kita kena didik anak kita atau generasi muda ni mengikut zamannya. Maknanya kita tak boleh kata zaman aku dulu aku pandai je walaupun pensyarah aku macam tu. Itu zaman dulu, zaman sekarang tak applicable lagi kan, macam tu. Jadi macam kita pun sebagai pensyarah, saya pun sama, saya pun jenis degil juga kalau orang suruh ubah tu payah. Tapi bila bak kata Dr. Hasrina, bila kita belajar kan, tak belajar, tak tahu tak cinta kan. Jadi kalau kita sebagai pensyarah ni kita ubahlah. Kalau kita susah sangat nak tukar, kita kena for the sake of student. Kita tak semestinya menyalahkan pensyarah itu 100%. Mungkin ada dari mereka yang memang tak nak berubah. Karena menukar cara pengajaran tradisional, itu syarahan, kepada pembelajaran secara aktif. Jadi sebagai seorang pelajar, apakah yang sepatutnya dilakukan? Jadi ini adalah satu soalan tambahan yang dikemukakan semasa live streaming kita pada minggu lepas. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pelajar sekiranya berhadapan dengan pensyarah seperti ini? Tapi ada kalanya, pensyarah ni dia kadang dia susah dia nak ubah dia punya style tu. Katakan dia dah mengajar cara itu selama 20 tahun kan, takkan dia nak ubah kan. So apa yang student boleh buat, macam saya cakap tadi, dalam apa jua you buat dalam bidang pengajaran ni, never walk alone. You boleh bekerjasama dengan kawan-kawan you, pakat sama-sama, bertanyakan soalan yang berbeza pada masa-masa yang tertentu yang berlainan. You boleh plan sendiri. Dan secara tak langsung, bila dah ada 3-4 orang asyik bertanyakan soalan, even the simplest question is always good, to start engaging the lecturer. Kan, you tanyalah something, mungkin lepas 10 minit, sebab bila you dah hadir lecture seorang pensyarah ni, mungkin you dah tahu dah style dia. Dia kata, ini kalau kita diam je, memang tak jadi apa-apa. So apa kita boleh buat, we work together as a group, kita start tanyakan soalan. Kita engage the lecturer. In a way, nanti the lecturer would be able to realise, mungkin student perlukan masa untuk berbincang. Sebenarnya, the student ought to make their initiative supaya lecturer tu realise what's going on. Sama ada kalau dia takut secara verbal, then sekarang ni semua orang pakai WhatsApp. Semua ada social media. Find a way to convey your message. Kalau tidak, memang pensyarah tu tak realise what's going on. Ada setengah pensyarah memang dia menanyakan input, dia akan tanya any question, please ask question. Student pula tak nak tanya kan. Tapi memang ada setengah pensyarah mungkin mengejar syllabus, mengejar masa. So tak ada ruang untuk pelajar berkomunikasi. And the thing, kadang-kadang ada survey yang diberikan oleh pensyarah, even end of course survey. Maksudnya you dah habis belajar pun sebenarnya kan, and you still have some issues. I think you should convey in that survey supaya membantu pensyarah ni. Mungkin next semester you jumpa dia lagi the same class or different class, itu boleh repeat lah so at least make your message across supaya pensyarah pun sedar yang ada kekurangan yang perlu diperbaiki pada semester selanjutnya. Tapi kalaulah benda tu memang tidak berlaku, student-student itu perlu mengambil inisiatif yang tersendirilah. Maksudnya dia kena mengaktifkan dirinya. Jadi dia kena mengaktifkan dirinya. Dia mungkin boleh tanya kawan dia, sama ada dalam kelas ataupun luar kelas dan sebagainya. Tapi tu bagi saya lah, pada saya student tu mungkin boleh ambil inisiatif sendiri, bertanyakan soalan secara berkumpulan kan, untuk mengatasi lah masalah yang student yang masih blur-blur dan malu
kan, tu mesti buat sama dalam pengajaran. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa kita sebagai pensyarah haruslah berubah. Berubah dari segi cara pengajaran kita daripada pengajaran berasaskan pensyarah ataupun teacher based learning, teacher centered learning, iaitu bergantung kepada syarahan kepada pembelajaran aktif yang mana kita at least kita buat sedikit aktiviti dalam kelas kita. Right? Cara yang paling mudah ialah apa yang kita boleh, cara kita nak engage pelajar adalah setiap kali kita selesai syarahan, kita stop, kita pause dan kita buat aktiviti yang ringkas. Selepas 10 minit syarahan, kita bagi aktiviti 5 minit. Dan selepas tu, kita sambung syarahan lagi selama 10 ataupun 15 minit. Berhenti dan buat aktiviti. Kenapa benda ni efektif ataupun baik? Sebab dia membuat pelajar kita sentiasa aktif. Okay? Terima kasih semua atas perhatian dan sokongan. Sekiranya ada persoalan mengenai dengan pembelajaran aktif, bolehlah komen di channel ini dan juga di video ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi